Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. فاعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا يا الله صدورنا ويسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا يا كريم. Pertama-tamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah taufik dan hidayah Allah. Pada malam ini kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah ini solat berjemaah dan seterusnya duduk di dalam kuliah tafsir. Pada malam ini kita sambung perbincangan kita mengenai surah Ar-Rum pada ayat yang ke-28. Di kuliah tafsir yang terdahulu kita telah berhenti pada ayat 27, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Di pada malam ini kita sambung ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraba lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun. Maksudnya, daraba lakum masalan, Allah membuat untuk kamu misal. Allah beri kamu satu misalan. Misal artinya perbandingan. Min anfusikum, misal yang berkaitan dengan diri kamu sendiri, kata Allah. Bukan misal-misal yang lain, tapi misalan ini, perbandingan ini adalah berkaitan dengan kamu sendiri, cara kamu berfikir, cara hidup kamu. Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka, kata Allah. Adakah bagi kamu daripada apa yang kamu miliki daripada hamba-hamba kamu boleh bersyarikat, bersekutu dengan kamu? Fima razaqnakum, tentang apa yang telah kami berikan kepada kamu. Muka surat 407 Kata Allah, kalau kamu ada seorang hamba, adakah hamba itu kamu sudi untuk dia bersekutu dengan kamu pada rezeki kamu? Fa antum fihi sawa, kamu dan hamba kamu itu sama saja pada rezeki itu. Kalau dia dapat 10, kalau kamu dapat 10, dia dapat 10, sama. Kamu sudi tak kalau begitu? Kata Allah, takhafunahum kakifatikum anfusakum. Sebenarnya Allah kata, sebenarnya kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Kamu takut apa yang menimpa mereka, sama seperti mana kamu takut apa yang menimpa diri kamu. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun. Demikianlah kami terangkan ayat-ayat, tanda-tanda kami bagi kaum yang berakal. Dalam ayat ini Allah membawa suatu bandingan bagi orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah, cuba kamu fikir, kalau kamu ada hamba, lalu hamba itu memiliki sama dengan apa yang kamu miliki, kamu takut atas hamba itu apa saja yang kamu takut atas diri kamu. Takut mereka hidup miskin, takut mereka susah. Macam mana kamu takut atas diri kamu, demikianlah kamu takut dan bimbang, kamu risau tentang mereka. Jadi patutkah keadaan itu berlaku atas kamu? Sudah tentu kamu tidak mau hamba berada pada darjat yang lain, kamu berada pada darjat yang lain. Mana ada tuan kepada hamba, sudi hambanya memiliki hartanya sebagaimana dia memiliki hartanya? Tak ada, kan? Jadi Allah bawa perbandingan ini untuk menempelak orang-orang yang telah mendakwa bahawa Allah ada syirik. Allah ada syirik. Kalau mereka tak sudi berkongsi apa yang mereka miliki, bagaimana mereka boleh kata Allah pula berkongsi? Sedangkan semua yang ada di dalam dunia ini hamba Allah belaka. Semua manusia, termasuklah yang disembah oleh orang-orang musyrik itu, semuanya hamba Allah belaka. Bagaimana hamba Allah itu memiliki kuasa, memiliki sifat-sifat ketuhanan yang sama dengan Allah? Jadi ayat ini serupa dengan templakan-templakan yang lain yang pernah Allah templak kepada orang kafir. Dalam surah An-Nahl, Allah mengatakan waj'aluna lillahi ma yakrihun. Dan mereka menjadikan bagi Allah apa yang mereka tak suka. Orang-orang kafir Mekah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mereka beranggapan bahawa para malaikat adalah anak perempuan Allah. Mereka mengatakan Allah ada anak perempuan dan ia adalah malaikat. Sedangkan dalam masa yang sama mereka tak suka kepada anak perempuan. Kalau mereka dapat anak perempuan, mereka bunuh anak perempuan itu. Bagaimana satu benda yang mereka tak suka, mereka letak kepada Allah. Anak perempuan mereka tak suka, lalu mereka kata Allah ada anak perempuan. Demikianlah dalam hal ini, hal syirik. Mereka tak suka kalau hamba mereka sendiri berkongsi harta dengan mereka, tapi mereka mengatakan Allah ada syirik. Ada yang bersekutu dengan Allah. Di kalangan mereka menyembah berhala-berhala yang mereka dakwa sebagai sekutu Allah. Di kalangan mereka ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah jin, dan ada yang menyembah malaikat. Mereka mendakwa semua hamba-hamba Allah ini bersyarikat dengan Allah di dalam ketuhanan. Jadi ini merupakan suatu perbandingan yang Allah berikan di antara sekian banyak perbandingan misalan yang telah Allah bawakan dalam Al-Quran. Perbandingan ini adalah berkaitan dengan sifat syirik yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dalam beberapa hadis disebutkan bahawa orang-orang kafir Mekah, mereka ini melaksanakan ibadah haji, tapi dalam ibadah haji yang mereka lakukan itu ada talbiyah syirik. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kami menyambut seruanmu ya Allah, tiada seruanmu, tiada syirik bagimu melainkan syirik yang ada bagimu. Ada pula melainkan, ada excuse, ada pengecualian. Tiada syirik bagimu melainkan syirik yang layak untuk kamu. Dia memiliki apa yang kau miliki. Jadi inilah talbiyah orang-orang kafir Mekah ketika mana melaksanakan ibadah haji. Jadi Allah buat misal, sebagaimana misal-misal yang lain.
Kalau kita tengok dalam Quran ini ada banyak misalan, ada banyak perbandingan yang Allah buatkan. Seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Allah kata perumpamaan orang-orang yang menyembah Allah itu seperti mana orang-orang yang menyalakan api. Kemudian api itu padam. Lalu datanglah kilat. Setiap kilat menyambar, mereka pun berjalan. Bila kilat telah hilang, cahaya kilat telah padam, mereka pun meraba-raba. Jadi perbandingan ini nak cerita bagaimana keadaan orang-orang musyrik. Dalam hadis Nabi SAW juga teknik membawa perbandingan ini banyak dikemukakan. Cara membawa perbandingan ini juga ditampilkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis. Kita tengok satu contoh bagaimana Nabi buat perbandingan. Kata Nabi SAW, perbandingan orang-orang yang berada di dalam batas hukum hakam Allah itu ialah seperti mana satu kaum yang naik bahtera. Ada di kalangan kaum yang naik bahtera ini duduk di atas, ada yang di bawah. Yang di bawah, kata Nabi, apabila mereka perlukan air, mereka terpaksa naik ke atas untuk mengambil air daripada tepian bahtera. Mereka terpaksa lalu di tempat orang-orang yang berada di bahagian atas bahtera. Lalu kata Nabi SAW, di kalangan orang yang duduk di bawah bahtera ini pun berkata, alangkah baiknya kalau kita tebuk bahtera ini, tak payah lagi duduk susahkan orang ke atas. Bawah ni ada air, tebuk saja. Lalu kata Nabi, jikalaulah orang atas membiarkan orang bawah itu menebuk bahtera itu, sudah tentulah mereka karam semua. Cerita ni bukan cerita pasal bahtera, bukan cerita pasal kapal di laut. Ini sebuah misalan yang Nabi bawakan untuk menceritakan bagaimana kemaksiatan dan kemungkaran dalam masyarakat hendaklah dilarang dan dicegah. Kalau tidak dilarang, kemusnahan akan menimpa semua ahli masyarakat. Dan apabila kejahatan dan kemaksiatan telah berkuasa, ketika itulah sesebuah masyarakat, sesebuah negeri akan musnah. Sebab itulah kena larang perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anggota masyarakat demi untuk keselamatan semua. Nabi SAW juga buat satu perbandingan orang yang bertaubat, dan Allah sangat gembira apabila seseorang hamba itu bertaubat. Lalu Nabi buat misalan. Nabi kata, ada satu orang pergi mengembara di padang pasir, naik unta, lalu dia pun berhenti rehat di satu tempat. Ketika mana dia tengah berehat, untanya pergi meninggalkan dia. Apabila dia sedar, maka dilihatnya untanya tiada, dicari ke utara, ke timur, ke barat, tak jumpa. Akhirnya dia putus asa. Untanya telah pergi membawa semua bekalan makanannya. Ketika itu kata Nabi, dia pun pergilah berteduh di sebuah pohon kayu menunggu mati. Tak ada harapan dah. Padang pasir nan luas. Bagaimana dia nak keluar? Dia pun tertidurlah dalam keadaan putus asa. Tiba-tiba dia pun, bila dia sedar, tengok-tengok untanya dah ada kat sebelah dia, dengan semua bekalan-bekalan makanan dia. Kata Nabi, kerana gembiranya lelaki tadi, lalu dia pun berkata, Allah anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Gembira punya pasal. Dia pun cakap satu percakapan yang kalau dinilai kafirlah kan. Kau hambaku, aku Tuhanmu. Ya Allah. Kata Nabi, Allah lebih gembira daripada lelaki tersebut apabila seseorang hamba yang bersalah bertaubat kepadanya.
Ini cerita misalan, perbandingan, nak cerita misalan orang gembira. Perbandingan orang gembira itu begitu. Sampai cakap pun dah tak tahu lah kan. Cakap pun dah terbalik. Dalam keadaan demikian, kata Nabi, gembira yang begitu bersangatan, Allah lebih gembira daripada dia. Jikalau seorang hamba yang berdosa lalu datang kembali kepada Allah bertaubat. Jadi dalam Quran penuh dengan misalan-misalan. Jadi untuk mengenal Allah Ta'ala, supaya kita faham, kita tak boleh nak jelmakan Allah itu dalam bentuk seperti kita. Kita buat perbandingan. Nak kenal benda-benda gaib yang Allah cerita dalam Quran ini, kita boleh buat misalan, perbandingan. Walillahil masalul a'la, kata Allah. Bagi Allah lah misalan yang paling tinggi, perbandingan yang paling tinggi. Allah laisa kamislihi syai'. Allah tidak boleh disamakan dengan apa sesuatu pun. Akan tetapi untuk kita mengenal Allah, maka Allah datangkanlah perbandingan-perbandingan. Bukan bermakna Allah sama dengan apa yang dibandingkan. Bukan maknanya Allah ni sama macam Tuhan hamba. Tak sekali-kali Allah itu serupa seperti mana Tuhan hamba. Tetapi perbandingan itu untuk mendekatkan kefahaman seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi perbuatan syirik merupakan satu perbuatan yang digolongkan sebagai dosa paling besar. Dosa yang paling besar di antara semua dosa adalah dosa syirik. Para ulama telah membahaskan tentang syirik ini secara panjang lebar, dan mereka telah membahagikan syirik kepada beberapa kategori. Terdapat pelbagai pandangan dan lontaran para ulama cara nak bahagi syirik ini. Namun secara umumnya syirik terbahagi kepada dua. Itulah syirik besar dan syirik kecil. Dua syirik ini, satu syirik besar, syirik kecil. Syirik besar keluar daripada Islam. Siapa buat syirik besar, dia keluar dari Islam. Syirik besar ini ada syirik yang tersembunyi dan ada syirik yang zahir. Syirik yang zahir misalnya seperti menyembah berhala, menyembah orang-orang mati, sembah kubur, sembah rijalul ghaib, sembah jin. Ini syirik yang nampak jelas. Siapa buat benda ni keluar dari Islam. Keluar dari Islam, maka dia jatuh dalam dosa syirik. Kalau dia mati dengan dosa itu, tak sempat bertaubat, dia bangkit di hari akhirat nanti, dia tak akan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih, kata Allah. Allah tak akan sekali-kali mengampunkan dosa orang yang berbuat syirik dengannya. Wa yaghfiru ma duna zalik, wa yaghfiru ma duna zalik, akan tetapi Allah ampunkan dosa-dosa lain. Dosa apa saja? Berzina, membunuh orang, main judi, minum arak. Siapa mati dengan dosa itu, kalau Allah nak ampunkan dia di hari akhirat nanti, rahmat Allah kena pada dia, Allah beri ampun. Tapi kalau dia buat dosa syirik, dia bangkit hari akhirat nanti dengan dosa itu, dia tidak akan diampunkan. Tempatnya dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Ada dosa syirik yang besar ini yang tersembunyi, seperti orang yang bertawakal, berserah kepada yang lain daripada Allah. Seperti dosa orang-orang munafik. Orang munafik ni dia menyembunyikan kekufuran mereka, orang tak tahu. Ini syirik. Syirik yang tersembunyi. Ada dosa syirik besar ini melibatkan akidah. Seperti i'tiqad, mengatakan bahawa ada lagi Tuhan yang menciptakan sesuatu yang lain selain Allah, menghidupkan, mematikan, yang memiliki kuasa mentadbir alam. Ini kalau ada pegangan yang sedemikian, selain Allah ada lagi kuasa-kuasa lain yang mentadbir alam. Ini syirik di segi akidah. Syirik besar.
Termasuklah dalam syirik berkenaan akidah ini ialah beriktikad bahawa ada makhluk selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Yang mengetahui perkara gaib ini, wa ma ya'lamul ghaiba illallah, tiada ada yang mengetahui benda gaib melainkan Allah. Tapi kita percaya si Fulan bin si Fulan ni, dia ni orang hebat, dia tahu benda gaib. I'tikad yang sedemikian syirik besar dari sudut akidah, sebagaimana pegangan golongan Syiah Rafidah. Orang-orang Syiah mereka beriktikad bahawa imam-imam mereka yang 12 daripada Sayyidina Ali sampailah kepada Muhammad bin Hasan Askari yang hilang di dalam Sirdab yang akan keluar di akhir zaman. 12 orang imam ni, kata mereka, mereka tahu perkara gaib. Benda-benda gaib mereka tahu. Pegangan yang sedemikian juga ada di dalam kaum Batiniyah, puak-puak Batiniyah yang mendakwa mereka ini orang-orang yang berpegang dengan hakikat, bukan syariat. Ini kaum Batiniyah ni. Kaum Batiniyah ni ada sejak zaman dulu lagi, sampai zaman kini pun ada. Yang banyak duk cakap hakikat, sembahyang tidak kan? Sembahyang tidak mau ikut syariat Nabi Muhammad. Ini puak Batiniyah. Kadang-kadang mereka menisbahkan diri mereka sebagai ahli sufi. Mereka namakan kami orang sufi, sedangkan mereka bukan sufi sama sekali. Mereka juga beranggapan bahawa ada orang yang mengetahui benda gaib. Puak Batiniyah mengatakan syekh mereka, guru-guru mereka tahu benda gaib. Pegangan ini syirik, sebab tak boleh rampas sifat alimul ghaib. Yang mengetahui benda gaib ini adalah Allah sahaja, tidak boleh disandarkan kepada yang lain. Ada syirik besar yang dibilangkan dalam kalangan perkataan, seperti satu orang yang minta tolong, berdoa kepada yang lain daripada Allah. Dia berdoa kepada jin, minta tolong kat jin, minta tolong sekalipun kepada wali-wali Allah yang dah mati, minta tolong, pergi kubur dia minta tolong. Minta tolong kepada malaikat, minta tolong kepada nabi-nabi. Nabi minta tolong kepada Nabi Hud, Nabi apa yang telah mati dah kan, semua Nabi tak ada, minta tolong kat dia, seru nama dia. Minta tolong kepada wali-wali Allah tertentu yang telah tiada. Kalau yang hidup tak apalah kan. Ini adalah perkataan yang membawa kepada kesyirikan. Mintalah tolong kepada Allah semata-mata. Demikianlah orang yang memperolok-olokkan agama juga jatuh dalam syirik perkataan. Kemudian syirik perbuatan, menyembelih sesuatu bukan kerana Allah. Sembelih ayam hitam bagi jamu kepada jin pokok kayu. Ini syirik besar, bukan kecil tau. Ini bukan syirik kecil-kecil. Syirik perbuatan yang akbar, yang keluar daripada millah, daripada agama. Baik, syirik yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil ini dia berkisar tentang dua perkara. Yang pertama, kerana mempercayai ada asbab lain selain daripada Allah. Seperti satu orang yang menggantungkan tangkal azimat, pakai tangkal. Dia kata kena tangkal ni lah saya tak dipetuk ular. Tangkal ni lah anak kecil tu tak menangis, menggantung tangkal. Jadi tangkal tu dipercayai sebagai sebab yang menghilangkan sesuatu mudarat yang cuba dihilangkan itu. Ini dia punya punca pertama yang menyebabkan syirik, kerana berkaitan dengan percayaan asbab. Yang kedua ialah kerana membesarkan sesuatu selain daripada Allah. Terutama seperti dalam sumpah. Dia kata demi yang lain lah kan. Demi guruku, bersumpah wallahi demi guruku, sebut dua kali Allah dan guru dia.
bersumpah dengan nama yang lain selain Allah, syirik. Sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sumpah menggunakan yang lain daripada Allah adalah syirik. Jadi ini merupakan syirik-syirik kecil. Ada syirik kecil yang tersembunyi, ada syirik kecil yang nyata, syirik kecil yang tersembunyi seperti meyakini ada sesuatu sebab yang lain selain Allah. Syirik yang nyata sama ada perkataan, perbuatan ataupun pegangan-pegangan yang nyata, maka itu syirik kecil. Antara syirik kecil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah percaya kepada sial mial. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, kata Nabi. Percaya sial itu syirik. Jadi percaya sial ni ada dalam masyarakat kita di satu waktu dululah kan, banyak dipegang. Pergi jalan-jalan tengok ada biawak melintas, patah balik kan, sial ni kan. Percaya tu syirik kecil, tak keluar daripada agama Islam kan. Dia belum lagi keluar. Kalau peringkat tu bunyi burung hantu di malam hari, oh ini petanda buruk ni kan. Ini petanda ada orang nak mati esok. Jadi tengok suatu benda maka dikaitkan dengan satu keburukan. Termasuklah menggantung tangkal. Kata Nabi, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Jampi serapah, kemudian tangkal azimat, dan juga alat pengasih. Tiwal, tamaim ni adalah benda-benda yang digantung. Kita ada apa? Gantung, ada kulit kayu apa-apa, kulit binatang apa-apa, tak gigi harimau, buaya dan sebagainya lah kan. Gantung kat badan dengan anggapan boleh mengelakkan daripada bahaya tertentu. Syirik kan. Gantung Al-Quran, jangan gantung, ambil Quran, tulis atas, lipat-lipat, buat tangkal. Bolehkah? Para ulama berkhilaf tentang dia. Ada yang kata benda itu termasuk dalam makna syirik, tetapi ada yang mengatakan ia tidak termasuk. Ini khilaf di kalangan ulama tentang hukum membuat tangkal daripada Al-Quran. Yang mengatakan syirik adalah berdasarkan hadis umum yang mengatakan tamaim, semua tangkal azimat itu syirik. Apalagi kalau tangkal azimat itu tidak ada kaitan dengan Al-Quran, memang syirik lah. Syirik asghar, syirik kecil yang boleh membawa kepada syirik besar. Jampi serampah juga syirik, kecuali bacaan ruqyah Al-Quran ataupun jampi bahasa Melayu yang kita fahami makna dia. Tak apalah kan, kita jampi dalam bahasa Melayu tapi faham makna dia, maka maknanya tak menyalahi akidah, maka dia tidak syirik. Baik, demikian bahayanya syirik. Termasuk dalam syirik asghar adalah riak. Penyakit riak ini boleh menimpa kita semua dan memang selalu menimpa kita. Jadi riak yang boleh membawa kepada syirik ini, ada yang membawa kepada syirik besar. Seperti satu orang yang melakukan suatu amal ibadat, contohnya korban, sembelih binatang. Jikalau dia sembelih binatang itu, dia buat kerana sebab yang lain. Sejak dia buat awal-awal lagi bukan kerana Allah, bukan dia sembelih kerana Allah, ini syirik besar. Tetapi kalau dia dah buat pada mulanya kerana Allah, kemudian penyakit riak, tak ikhlas datang kemudian, maka perbuatan itu merupakan dosa besar. Ia merupakan dosa besar yang belum lagi jatuh ke dalam syirik. Tapi kalaulah dia dah buat selesai dah amal ibadat tadi, kemudian datanglah penyakit riak ini, merasa tak ikhlas, nak menunjuk-nunjuk, maka perasaan tadi jikalau dilawan, jikalau dia tahu dan dia lawan perasaan ini, maka itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi hal kepada dia lah. Tapi kalau dia biar perasaan itu menguasainya, maka ia akan merosakkan amal tersebut.
Ini kerana syirik al-asghar dinisbahkan, riya ini kata Nabi SAW adalah syirik yang Nabi takut ke atas umat dia. Itu riya, Nabi takut. Keinginan untuk menunjuk-nunjuk. Termasuk dalam masuk riya ini penyakit lain lah, penyakit sum'ah. Sum'ah artinya buat satu-satu, kemudian pasang telinga dengar. Dengar apa orang cakap. Hari ni saya buat baik. Post dalam Facebook contoh kan. Kemudian tengok berapa like. Berapa orang like dan apa komen orang. Kalau orang tak like, orang tak komen, dia sedih, malah buatlah kan. Ini petanda amalan itu telah dijangkiti oleh sum'ah. Nak dengar apa orang cakap. Ini juga merupakan syirik. Syirik asghar. Atau dia ujub. Ujub berbeza dengan takbur. Takbur ini bangga diri, dalam masa yang sama merendahkan orang lain, perlecehkan orang, namanya itu takbur. Tapi yang ujub ini dia bangga, dia rasa dirinya hebat, tapi dalam masa yang sama dia tak peleceh orang. Kenapa aku boleh datang masjid hari ini? Kenapa? Jadi dia bahasa bangga diri. Tapi dalam masa yang sama dia tak mempelecehkan orang lain. Ini ujub. Ujub juga merupakan suatu sifat syirik asghar yang perlu kita rawat dan kita bermujahadah untuk menghilangkannya. Orang yang bermujahadah untuk menghilangkan sifat-sifat mazmumah ini, Allah akan tolong dia. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah, orang-orang yang berjihad pada jalan kami, membuang segala sifat-sifat yang keji, yang merosakkan amalnya, maka Allah akan beri hidayah kepadanya. Balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm, kata Allah, bahkan orang-orang yang zalim itu mengikut hawa nafsu mereka tanpa ilmu pengetahuan. Faman yahdi man adallallah, siapakah yang boleh beri hidayah kepada orang yang telah Allah sesatkan. Wama lahum min nasirin, dan tiadalah bagi mereka penolong. Orang-orang yang mengikut hawa nafsu, Allah sifatkan mereka itu sebagai orang zalim. Jadi hawa nafsu hendaklah mengikut apa yang telah Nabi bawa. Nabi SAW telah sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawah taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang kamu sehingga hawa nafsunya ikut apa yang aku bawa, kata Nabi. Hawa nafsunya nak lain, Nabi Muhammad sebut lain. Lalu hawa nafsunya dibuang, tak ikut hawa nafsu, ikutnya Nabi. Itulah tanda beriman. Tapi kalau dia ikut hawanya dan dia tak mau terima apa yang disebut oleh Nabi SAW, maka itulah petanda dia tidak beriman dengan Nabi SAW. Anas bin Malik telah meriwayatkan suatu cerita bagaimana sikap para sahabat ketika mana Nabi SAW mengharamkan daging himar kampung. Himar ni ada dua jenis, kaldai ya. Kaldai ada dua jenis, kaldai liar dengan kaldai kampung. Kaldai kampung haram. Kaldai liar yang tak ada betuan, yang liar di hutan, itu halal dimakan. Jadi kenapa halal? Ini tak ada jawapan. Ini kita terima secara daruri. Perintah Nabi kata kaldai kampung haram, kaldai liar halal. Kenapa? Jangan tanya. Ini antara hukum hakam yang tak perlu ditanya. Macam semayang lah. Kenapa semayang maghrib 3 rakaat, semayang zuhur 4 rakaat? Kenapa? Ini tidak jawapan. Tiada sebab. Terima saja. Jadi pada ketika perang Khaybar, datanglah khabar kepada sekumpulan sahabat Nabi SAW. Ketika itu Anas bin Malik ada bersama dengan mereka. Lalu seorang penyeru pun menyerulah, dia kata, sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan daging himar kampung, himar belaan. Fa innaha rijsun, ia adalah najis. Maka para sahabat yang ketika itu sedang memasak daging himar
dan nak makan dah, masak dah, mendidih dah masak dah daging. Lalu mereka pun segera menuangkan bekas tadi, tak makan, tuang habis. Jadi ini sikap para sahabat apabila datang hadis Nabi SAW, mereka terus melaksanakan. Demikian juga dalam kes arak. Ketika mana datang perintah haramnya arak, maka penduduk negeri Madinah tuang arak, sehingga air arak membanjiri jalan-jalan di kota Madinah kerana banyaknya arak. Para sahabat tanpa ragu-ragu. Pelajaran penting yang kita ambil daripada sikap para sahabat ini pada zaman kini, apabila datang satu orang beritahu kita hadis sahih sebab begini, sedangkan kita dok buat benda lain, kan? Kita buat benda yang bertentangan dengan hadis sahih ini, maka mengamalkan apa yang sahabat-sahabat Nabi buat, kita kata sami'na wa ata'na. Jangan kita dok kata itu lain, kan? Ini lain. Sedangkan hadis sahih sudah datang, terima tanpa kita banyak soal. Jadi kedapatan di kalangan masyarakat kita yang mana apabila datang satu hadis menceritakan kepada mereka, mereka berat untuk terima kerana lamanya beramal dengan satu amalan, beramal dengan satu kebiasaan yang mereka dah biasa buat. Satu orang datang kepada kita, cerita, ini hadis maudhu'. Para ulama hadis telah kata ini maudhu', bukan hadis Nabi. Kami buat lama dah, kan? Macam mana, kan? Contoh hadis maudhu' yang saya pernah sebut sebelum ini, hadis tentang kelebihan solat tarawih, kan? Yang beberapa waktu dulu disebarkan di masjid, ditampal di pintu-pintu masjid. Malam pertama siapa solat tarawih, sekian banyak hadis ni daripada Ali, katanya, kan? Daripada Ali bin Abi Talib. Jadi Tok Imam duk bacalah, malam pertama solat tarawih kelebihannya sekian-sekian. Datang satu orang beritahu ini hadis maudhu'. Tuan Imam, maudhu' apa? Adalah kitab, kan? Alasan adalah kitab, tidak boleh dipegai, kan? Alasan adalah kitab, tidak semua kitab boleh kita sandarkan sebagai sahih. Sebab yang kita boleh sandarkan sebagai sahih kitab-kitab hadis yang telah disahihkan, hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya lah, kan? Sedangkan kitab-kitab buku-buku yang dikarang, hadis itu perlu dimurnikan lagi oleh pakar-pakar dalam ilmu hadis. Jadi apabila satu orang datang beritahu kita ini maudhu' dan dia membawa dalil dia, kita terima. Demikianlah sama apabila Nabi bawa hadis sahih, kita terima. Begitulah cara kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyongsang hawa nafsu kita. Faman yahdi man adallallah, siapa yang Allah beri hidayah, siapa yang boleh beri hidayah kepada orang yang Allah sesat, kata Allah, sesat petunjuk ini kerja Allah. Allah lah yang menentu semuanya. Tidak ada orang yang boleh menolong orang yang telah sesat, disesatkan oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada orang yang boleh memberi hidayah kepadanya. Bukan persoalan sesat atau tidak, yang penting kita telah cuba untuk menyampaikan. Kalau tidak ikut, itu adalah kerja Allah. Allah Ta'ala yang akan menentukan siapa yang berhak untuk mendapat hidayah. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan bahawa di akhir zaman nanti ada orang yang duduk bersandar atas kerusinya. Kata Nabi, la alfiyanna ahadukum muttaqian ala arikati. Akan sampai satu masa nanti ada orang yang duduk bersandar atas sofanya, kerusinya. Ya'tihi amrun mimma umirtu bihi, kata Nabi, lalu datang kepadanya apa yang diperintahkan kepadaku. Maksudnya datang kepadanya hadis Nabi. Au nuhitu, ataupun yang dilarang kepadaku. Fayaqulu, lalu dia pun berkata, la adri. Hadis Abu Daud dan Tirmizi. Kata dia, aku tak tahu apa yang kau sebut ini. Wa wajadna fi kitabillahi taba'na. Kalau ada dalam Quran kami ikut. Kalau tak ada dalam Quran kami tak. Kalau ada dalam Quran kami ikut. Kalau tak ada kami tak ikutlah. Kalau ada hadis kami tak ikut.
Yang kami pegang hanya Quran saja. Jadi Nabi dah sebut dah sikap orang yang menolak apa yang Nabi sebut dengan beralasankan hanya mengikut Al-Quran. Dan hari ini banyaklah orang-orang yang berpegang dengan cara ini, seperti mereka yang memungkiri azab kubur. Tak percaya azab kubur. Sebab dalam Quran tak jelas azab kubur ni. Dalam Quran tak ada ayat yang dengan secara direct sebut kata ada azab kubur. Ada, tapi penafsiran para ulama ayat ini berkaitan dengan azab kubur. Jadi azab kubur ni adalah hadis. Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ayat-ayat yang berkaitan dengan mizan, sirat, melihat Allah, mereka menafikan. Antara hadis sahih yang dinafikan adalah hadis lalat. Hadis lalat jatuh ke air. Jadi hadis ini bertentangan dengan akal. Nabi kata kalau jatuh seekor lalat ke dalam air, rendam lalat tadi, baru minum. Air jangan dibuang kan. Jadi kalau kita yakin dengan hadis Nabi SAW, kita rendamkan air tadi dan kita minum air tadi. Kerana di sebelah sayap lalat itu ada racun dan di sebelah ada penawar. Jadi kalau jatuh kita tak rendamkan, mungkin yang sebelah racun tadi terendam kan, maka racun tersebar. Kita angkat buang saja, tak boleh. Kita rendamkan dia. Hadis ni akal tak diterima. Maka orang-orang yang menolak hadis ini berdasarkan bahawa hadis ini tak boleh terima. Ada golongan-golongan macam ni. Mereka tak tolak hadis semua, tapi tolak hadis-hadis tertentu. Termasuk dalam hadis Bukhari ditolak. Walaupun hadis ini dah diperakui sahih oleh para ulama hadis, mereka tolak hadis ini. Antaranya hadis yang Nabi kata, kalaulah tidak kerana Bani Israel, tiadalah bangkai menjadi reput dan tiadalah makanan menjadi berulat. Tiadalah daging menjadi berulat, kata Nabi. Hadis ini adalah Sahih Bukhari Muslim. Lalu orang-orang yang mempertikaikan hadis ini mengatakan ini tidak munasabah. Bani Israel ini zaman Nabi Musa. Apakah sebelum zaman Nabi Musa bangkai mayat tidak reput, bangkai tak berulat? Zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim sampai Nabi Musa ni berapa ribu tahun? Adakah zaman-zaman sebelumnya tidak berlaku proses perebutan? Tidak berlaku proses ulat menghurung daging? Sebab Nabi kata kalau tak kerana Bani Israel, tak akan berlaku. Para ulama hadis mengatakan kerana tabiat Bani Israel yang telah menyimpan manna dan salwa. Mereka dapat manna dan salwa, Allah larang simpan. Dapat makan terus, tapi mereka ni simpan, buat store. Bila buat store, mereka simpan buat store manna dan salwa, akhirnya manna dan salwa tadi menjadi busuk dan berulat. Maka kerana itulah daging-daging menjadi berulat. Proses rebutan berlaku, kata Nabi. Jadi ini khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Jadi orang-orang yang menggunakan akal dia tak boleh terima. Jadi sikap kita apabila datang satu hadis yang sahih, walaupun akal kita tak boleh terima, kita kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, kami percaya. Ada sekian banyak hadis-hadis Nabi yang akal kita mencurigainya, akal kita tak boleh terima. Semua itu apabila sabit kesahihannya, kita kena terimalah. Kena ikut hawa nafsu kita, hendaklah ditendang keluar, dan kita kena ikut apa yang Nabi telah sebutkan. Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakin aksaran nasi la ya'lamun, kata Allah, maka hadapkanlah wajahmu demi agama yang hanif. Fitratallah itulah fitrah Allah yang telah Allah ciptakan untuk manusia. Tidak ada yang boleh mengubah kejadian Allah. Itulah dia agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Allah kata manusia telah diciptakan dalam keadaan fitrah. Fitrah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan ma min mauludin illa yulad alal fitrah. Tidak ada satu bayi yang lahir ke dunia ini dia lahir atas fitrah. Fitrah maknanya suci, bersih. Tidak ada campur aduk
Penyimpangan dalam agama tak ada. Manusia ni lahir-lahir saja, sebenarnya dia adalah lahir sebagai orang yang beriman kepada Allah. Fa abawahu yuhawidanihi, maka dua ibu bapaknya lah yang akan menyahudikannya ataupun menasranikannya, yunassiranihi atau yumajjisanihi, ataupun memajusikan dia. Kama tajul bahimatu bahimata jam'a, kata Nabi, sebagaimana binatang-binatang ternakan memberanakkan binatang-binatang yang sempurna anggota dia. Binatang ternak, kambing, lembu semua, bila beranak, anak dia sempurna. Mak dia sempurna, lahir anak sempurna. Hal tahussuna fiha min jana', kata Nabi, adakah kamu kira binatang ternak yang dilahirkan oleh anak-anak binatang ternak ini ada yang kurang badan dia? Kambing lahir kaki tak ada, punya itu tak ada, semua tak ada. Apa sebab dia jadi telinganya berlubang, potong telinga dan semua ni? Ini semua kerja manusia, kerja orang-orang yang menerimanya. Asalnya dia lahir dalam keadaan baik, kata Nabi. Kemudian Abu Hurairah pun berkata, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah dia fitrah Allah yang mana Allah ciptakan untuk manusia. Manusia ini kalaulah tidak kerana persekitarannya ataupun hasutan syaitan, pengaruh-pengaruh yang lain, maka dia akan kekal beriman. Tetapi kerana ada pengaruh-pengaruh yang lain inilah yang menyebabkan dia pun bertukar daripada agama Allah. Allah menceritakan kisah satu kumpulan orang yang naik kapal di laut. Lalu ombak pun datang bergulung-gulung, kilat sambat menyambar. Ketika itu tidak ada tempat lain untuk mereka bergantung, kata Allah. Ketika itulah mereka pun menyeru, ya Allah, jikalaulah kau selamatkan kami daripada musibah ini, kami akan menyembahmu setelah kami sampai ke darat. Kata Allah, lalu mereka pun sampailah ke daratan. Bila sampai ke daratan, mereka pun kembali syirik. Sebelum itu syiriklah. Sampai kat laut, bila ombak semua menyerang mereka, kilat sambar menyambar, angin taufan dan sebagainya, mereka pun kembali kepada fitrah mereka. Di saat getir itu, manusia hilang segala tempat bergantungan. Ketika itu muncullah fitrah murni manusia, kembali kepada Allah. Tapi bila balik ke darat, bercampur dengan manusia-manusia lain, maka mereka pun lupa. Ini yang mengubah fitrah, kan? Ada orang sebut Lenin, kan? Lenin ni dia anti agama. Agama adalah candu. Dia tak percaya kepada mana-mana agama. Dia tidak percaya Tuhan. Dia ateis. Lenin ketika sakit, dia tak tahan dah. Dia pun sebutlah nama Tuhan, katakan. Tuhan yang dia nafikan selama ini, ketika mana dia sudah tidak ada tempat lagi untuk mengadu sakit yang sangat dahsyat, lalu dia pun mengeluh dan mengatakan, oh Tuhan, oh my God, kan? Kenapa dia ucapkan hal demikian? Padahal Tuhan ini dia dinafikan. Inilah fitrah, kan? Fitrah yang ada dalam setiap manusia. Dia akan kembali kepada fitrah ini apabila hilang semua tempat pergantungan dia. Jadi yang mengubah fitrah ini adalah persekitaran dia, mak bapak dia, keturunan dia, hasutan iblis lagi, kan, yang menyebabkan hilanglah fitrah ini. Kalaulah tidak kerana ini, maka kekallah manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin, kata Allah. Dan kembali bertaubatlah kepadanya dan bertakwalah kepadanya, dirikan salat dan jangan kamu jadi daripada kalangan orang-orang syirik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kulli hizbin bima ladaihim farihun, daripada kalangan orang-orang yang memecah belahkan agama mereka. Jangan jadi di kalangan orang-orang yang memecah belahkan agama yang telah Allah turunkan. Dan setiap mereka berpuak-puak dan setiap puak gembira dengan puaknya sendiri. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, semua golongan, semua parti, maksudnya semua parti, puak, semua section, fraction, semua ini bangga dengan dia punya fraksinya sendiri.
Jadi agama Yahudi mendakwa mereka lah yang betul, agama Nasrani pun begitu kan. Kata Allah, mereka ni dah berpecah kepada agama yang berbagai-bagai, meninggalkan fitrah mereka, itu Islam. Nabi SAW sebut dalam hadis bahawa umat Yahudi akan telah berpecah kepada 71 golongan. Manakala umat Nasrani berpecah kepada 72 golongan. Kata Nabi, umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Yang Yahudi tadi pun semua dalam neraka kecuali satu tu ya. Satu saja daripada 71. Nasrani pun 72 habis neraka, satu saja yang ke syurga. Orang Islam pun sama. 73, 72 neraka semua, satu saja ke syurga. Para sahabat bertanya Nabi, siapakah yang satu itu? Kata Nabi, ma ana alaihil yaum wa ashabi, yang mana ikut aku hari ini dan juga para sahabatku. Maknanya yang mengikut contoh Nabi SAW dan juga para sahabatnya, para sahabat Nabi. Siapa yang ikut Nabi, ikut sahabat Nabi, itulah golongan yang selamat. Para ulama menyebutkan sebagai firqatun najiyah, puak yang selamat. Dan puak yang selamat ini dinamakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah dan Jamaah, ahli sunnah Nabi dan juga jamaah para sahabat. Jamaah para sahabat dan generasi awal. Jadi siapa yang ikut sunnah baginda Rasulullah, berpegang dengan sunnah baginda Rasulullah dan ikut tauladan para sahabat serta generasi 300 tahun yang pertama, itulah yang dipanggil ahli sunnah wal Jamaah. Kalau tak ikut, namakan diri saya ahli sunnah, tapi tak ikut sunnah, bukan ahli sunnah. Tapi tak ikut sahabat, tak ikut generasi 300 tahun pertama, bukan jamaah, bukan al-jamaah. Nama puak selamat ini menjadi rebutan di kalangan firqah-firqah yang ada seluruh dunia. Dalam dunia Islam ni ada puak yang berbagai-bagai, sejak daripada dulu sampai kini berpecah kepada puak yang sangat banyak. Sejak awal lagi, zaman Sayyidina Ali sudah pecah Khawarij, pecah Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah. Kemudian berpecah lagi kepada berbagai-bagai puak yang lain daripada puak-puak ini kan. Daripada puak Mu'tazilah pecah, daripada puak Syiah pecah lagi. Jadi kalau dihitung-hitungkan banyaklah. Cuma ada puak yang utama 73 golongan. Puak Syiah sendiri mengaku mereka lah puak yang selamat tu. Mereka lah ahli sunnah wal Jamaah. Syiah kata kamilah firqatun najiyah. Lalu mereka mendakwa puak yang bukan daripada Syiah tak selamat. Jadi demikian juga golongan Jabariyah, Mu'tazilah, Khawarij. Golongan Khawarij pun kata kamilah puak yang selamat tu. Jadi semua orang mendakwa mereka lah ahli sunnah wal Jamaah. Jadi kalau nak ikut dakwaan, tak ada satu orang pun yang berhak mengaku ahli sunnah wal Jamaah. So bagaimana kita nak menentukan orang ini ahli sunnah, orang ini bukan? Siapa yang ma ana alaihi, kata Nabi, siapa yang ikut aku dan juga para sahabatku, mereka itulah puak yang selamat. Jadi Yusuf Al-Qaradawi ketika mana menjelaskan hal ini, dia kata puak ahli sunnah wal Jamaah ini bukan satu kelompok. Dia bukan suatu firqah. Dia adalah suatu cara berfikir, manhaj, cara beragama. Jadi puak yang selamat ini ada di kalangan ahli sunnah, ada di kalangan Syiah pun ada yang ikut jalan yang selamat. Seperti mana dulu Syiah Zaidiyah kan, ada Syiah-Syiah yang baik dan Syiah-Syiah yang tidak mencela para sahabat Nabi. Syiah hari ini, Imamiyah yang ada kat Iran tu, mereka adalah pencela sahabat. Mereka mencela Abu Bakar, Umar dan semuanya kan, para sahabat Nabi. Mereka takkan kita terima sebagai puak ahli sunnah sebab mereka mencela al-jamaah, para sahabat Nabi SAW. Jadi sesiapa yang ikut jalan tadi, manhaj tadi, dialah ahli sunnah. Kau daripada kumpulan mana? Kau daripada kumpulan mana sekalipun, kalau kau berjalan di atas sunnah baginda Rasulullah, ikut para sahabat, kau ahli sunnah.
Kalau engkau kata saya Sunni, kau Syi'i kan? Jadi orang Sunni kata engkau bukan ahli sunnah, kami ahli sunnah Sunni. Kalau Sunni tak ikut jalan para nabi, yang jalan Nabi Muhammad dan para sahabat, dia bukan ahli sunnah, walaupun dia mengaku dirinya sebagai Sunni. Demikian menentukan seseorang itu sebagai ahli sunnah wal jamaah bukan berdasarkan kelompok, bukan berdasarkan kolektif, tetapi berdasarkan cara dia berpegang dengan agama. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita dan memberi kita basirah untuk menentukan jalan hidup mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Allahumma amin. Biqadri hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ya Allah ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.